Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi pelajar tingkatan 4 ya. Lama benar kita ni tak belajar ni ya. Lebih kurang dalam 2 minggu. Cuti sungguh kita ni ya. Cuti sempena PKP. Jadi cikgu nak sentuh tentang bab 3 ni lah ya. Kita mula balik bab 3. Tajuk Jepun. Tajuk ini sebenarnya tak susah. Sebab pelajar dah belajar sewaktu tingkatan 3. Jadi kalau kita tengok dalam bab ini, kita ada dua ceraian ya. Kalau tengok situ ada dua ceraian. Satu ialah tentang apa? Konflik Jepun ni. Kita nak belajar tentang konflik dunia, dan satu lagi ialah tentang pendudukan Jepun di negara kita. Kalau cikgu dapat gunakan pen sekejap. Okey. Di sini ya. Konflik dunia ni satu. Di satu bahagian ada 4 benda. Dan pendudukan negara Jepun, pendudukan Jepun ni sampai kesan di sini ada 5 benda yang kita nak belajar. Jadi kalau tengok konflik dunia ni, dua istilah yang pelajar kena ingat dalam bab ini ialah imperialisme dan nasionalisme. Imperialisme ini adalah dasar sesebuah negara besar, negara besar Jepun ni, menjajah negara kecil untuk kepentingan tertentu. Jepun jajah negara kita untuk apa? Pasaran, hasil biji timah. Kalau nasionalisme itu adalah semangat sayang dan cinta kepada negara. Itu dua benda yang pelajar kena beza lah. Istilah awal tu Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, kita tengok ini adalah kronologi. Kita belajar sejarah ni dia kena ikut kronologi tak boleh kebantai je Yang pertama kita tengok macam mana boleh berlakunya perang Jepun. Yang pertama pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Di sini dah bermula perang dunia pertama. Jerman menandatangani gencatan senjata dan berakhirnya perang dunia pertama. 4 tahun je. Seterusnya bila dah negara-negara besar bergaduh, dunia ni agak tidak aman, terjadilah satu perjanjian Versailles. Versailles ni maksudnya negara-negara tak ada lagi perang, berdamai. Lepas tu ada perang dingin. Ada perang dingin tak payah belajar lah. Cerita 5 ada. Bila dah ada 3 ini kronologi 4 tahun perang, perjanjian Versailles. Sebenarnya kita nampak inilah yang kita nak belajar ni. Tadi cikgu bagi tahu kan, ada 9 benda nak belajar ni. Okey. Selepas itu Jerman dia tidak patuh kepada perjanjian Versailles. Bila dia tak patuh, setahun je terus berlakunya perang dunia kedua. 39 dan kita nampak tahun 1941 negara yang kita sayangi lagi cintai betul Tino saya ni telah dijajah, telah didatangi oleh Jepun. Dan Jepun tak lama pun di negara kita lebih kurang dalam 2 tahun je. Dia menyerah kalah bila dibom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Setakat ini cikgu rasa clear. Dua muka surat awal ni clear lah dengan harapan bila kita belajar bab ini, ini nampak ni, kita ni ada perasaan nak negara aman. Negara aman, pencapaian KP ni aman damai lah nampak tenang. Cikgu duduk pun tenang aja Sikit-sikit tu adalah kenderaan yang lalu yang lain tak ada. Baik, kita pergi yang pertama. 3.1. Pagi ni 3.1 je mungkin petang cikgu buat balik ke atau malam tengok mana free lah 3.1 ni nasionalisme di negara kita sebelum ni kita dah belajar dalam bab 2 macam mana timbulnya semangat nasionalisme ni.
Semangat nasionalisme ni, kesedaran ni ialah kita belajar balik yang ini dalam peringkat pertama ini adalah gerakan Islah. Di sini kalau kita tengok ini gerakan Islah. Bila gerakan Islah ni mereka nak bawa risalah. Jadi British dia memperkenalkan enactment. Kerana risalah ni mereka ni terpengaruh dengan gerakan Islam. Jadi British memperkenalkan enactment undang-undang. Enactment ni fungsinya untuk orang yang bawa risalah tanpa kebenaran sultan, mereka dikenakan hukuman. Tengok sini. Untuk memastikan siapa yang mencetak, mengedarkan tulisan tanpa keizinan sultan. Nampak? Mereka ni boleh dipenjarakan. Mengawal gerakan. Ini tujuannya. British awal dia nak kawal kesedaran kita. Itu sebab nasionalisme ni ada 2 tahap. Tahap pertama tu relax je. Kita pun tak ada menyeluruh lah, bersifat setempat je. Baik. Yang kedua, kita nampak kebangkitan Islam ni daripada gerakan Islam ni pan-Islamik. Kita juga dah belajar dalam bab 2 Tok Janggut. Cuba kita tengok Tok Janggut. Dia ni antara orang yang awal lah yang menentang British di Pasir Putih, dan penentangan beliau berjaya. Di Pasir Putih berjaya dan beliau telah menawan Pasir Putih. Di sini kita nampak bila Tok Janggut ni menang jaya, di sini kita nampak British dah mula risau lah. Dan Tok Janggut ni dia menentang sebab apa? Tok Janggut ke Merajalela ke Rentap ke Mak Saleh, kebanyakan mereka ni adalah 2 isu, cukai dan sikap yang benci British. Benci ni sebab kebanyakan golongan-golongan bangsawan ataupun golongan-golongan pembesar kehilangan hak untuk mengutip cukai. Jadi dengan sikap Tok Janggut, Merajalela dan sebagainya, apa British buat? British mula risau. British berwaspada. Nampak saya panjang sikit ni. Terhadap sokongan orang Melayu. Takut sikit lah. Berwaspada terhadap sokongan orang Melayu. Jadi kita nampak di situ. Baik. Jadi apa yang boleh kita buat? Tengok interpretasi dia tu. Mengapa British berusaha membendung pengaruh Uthmaniyah di negeri Melayu? Nak bendung lah. Sebab kalau dia tak bendung, apa jadi? Orang Melayu akan bangun menentang. Abad ke-20 ni ialah 1900 ke atas lah. Akan bangun menentang British. British pula dia nak pastikan ekonomi dia orang ni tak terganggu. Jadi daripada situ kita nampak inilah. Kita nampak kebanyakan pemimpin-pemimpin yang menentang ni gagal. Nampak ni. Kegagalan penentang Janggut, kegagalan penentang senjata Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain. Ini tahap kedua dah. Strategi lain. Dan kita dah belajar dalam bab 2 akhbar menjadi wahana. Kita dah perang, tak boleh kita jadi akhbar, kita masukkan puisi, kita masukkan sajak, apa yang berkaitan dengan bantahan. Namun begitu kita nampak sekali lagi di sini British dia hebat. Dia buat juga undang-undang. Dia buat undang-undang yang menghalang orang Melayu yang menyatakan sikap politik. Kita nampak situ. Jadi bila dia buat undang-undang ni, banyaklah sini ni pelajar nampak ni. Jadi sebenarnya dia berjayalah dia mengawalkan akhbar tadi. Dan British pun lama lah di tanah Melayu sampailah merdeka 1957. Kalau kita tengok situ itu kita tengok 3.1. Okey. Cikgu rasa 3.1 cukup kot untuk sesi yang pertama ni. Kita akan buat lebih kurang 5 sesi. Sesi yang pertama ni cikgu rasa cukup. Jadi pelajar jawablah latihan dalam Google Classroom tu jawab latihan dalam Google Classroom, jawab quizzes. Tak faham tanya, jangan senyap.
Dan yang paling penting, kajian kes. Jangan lupa buat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.